Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Azri bin Muhammad Arif, pemegang kad matrik D201810839040. Baiklah, hari ini kita akan buat video berkenaan dengan biogeografi. Let's go. Okey, bertemu kembali kita dalam video pada hari ini. So, sekarang kita ada di mana? Hutan Lipo Jeram Tengkek, Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan. Baiklah, hari ini kita akan buat video tentang biogeografi, di mana kita akan belajar tentang apa itu haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang ada dekat Hutan Lipo ni. So, let's go. Kita masuk. Okey, sebelum saya pergi ke tajuk yang seterusnya, saya ingin menerangkan sedikit tentang apa itu biogeografi. Okey, biogeografi ini adalah salah satu kajian terhadap kepelbagaian yang terdapat di permukaan bumi ini, seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan, sama ada di darat ataupun di laut. Okey, penyebaran spesies di permukaan bumi ini seperti tumbuhan ataupun haiwan berlaku akibat daripada evolusi, pengadaptasi, sebaran, persaingan, perubahan iklim, peningkatan aras laut, pergerakan plat dan aktiviti manusia. Jadi hasil daripada semua aktiviti dia akan menyebabkan tumbuh-tumbuhan ini tersebar meluas, dan ada juga spesies yang sama dalam family yang sama tapi mempunyai struktur ataupun rupa bentuk yang berbeza. Dalam kita mengklasifikasikan sesebuah ataupun jenis tumbuh-tumbuhan yang terdapat di kawasan yang mempunyai tumbuhan lah ataupun pokok, kita lihat kepada tiga benda ni, iaitu silara, batang dan akar. Jadi silara ni dia merupakan satu, apa kita namakan, kita boleh lihat iaitu jenis dia punya daun, dia punya ranting. Okey, so batang dia punya saiz batang tu besar ataupun kecil. So kalau akar, kita tengok jenis akar tu, akar tunjang ke, akar serabut. So kalau dalam mengklasifikasikan jenis tumbuhan, so kita lihat kalau pokok ni dia mempunyai ciri yang sama dengan satu family tumbuh-tumbuhan ni, so dia dianggap dalam satu family yang sama. Okey, baiklah, sekarang saya akan bawa anda lihat jenis tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang terdapat di Hutan Lipo Jeram Tengkek Negeri Sembilan ini. Let's go. So sekarang adalah salah satu jenis tumbuhan
yang terdapat di hutan lipo jeram tengkek ini ialah, nama pokok ni ialah dinamakan sebagai mendung, ataupun nama saintifik dia ialah Elaeocarpus robustus. Okey. Tumbuhan ini adalah tumbuhan yang terdapat di kawasan hutan hujan tropika. Baik, kalau kita tengok, dapat lihat di sini, dia punya batang adalah sangat kasar kalau kita tengok, dan kita tengok struktur akar dia. Okey, struktur akar dia lah struktur akar tunjang. Kita boleh tengok ketinggian dia melebihi 25 meter. Okey, ini adalah salah satu daun daripada pokok mendung. Okey, ini kita boleh tengok kita boleh lihat dia punya bentuk. Dan dia punya permukaan daun ni juga licin ya. Okey, sekarang kita pergi ke jenis tumbuhan yang seterusnya, iaitu merbau. Ataupun nama saintifik dia ialah Insia palembanica. Okey, pokok merbau ni ialah pokok yang boleh membesar sehingga 50 meter tinggi dia. Okey, batang dia memang cukup keras. Okey, pokok merbau ini juga digunakan untuk industri perabot, di mana batang dia mempunyai ketahanan yang sangat tinggi dan sukar untuk reput. Dan batang dia juga adalah sukar untuk dimakan oleh anak-anak. Okey, selalunya kita lihat selalunya kita akan lihat pokok merbau ini, habitat pokok ni biasanya tumbuh di kawasan pesisiran pantai dan hutan tanah pamah dengan ketinggian 850 meter. Okey, pokok jenis tumbuhan seterusnya ialah pokok pelong licin, ataupun nama saintifik dia Pentaspadon motley. Okey, pokok pelong licin ini ialah salah satu tumbuhan ataupun pokok hutan hujan. Okey, pokok pelong licin ni dia bersaiz besar dan mampu untuk tumbuh sehingga 50 meter dan 70 meter ketinggian dia, dan mempunyai diameter ukur lilit bagi satu batang ni ialah 70 cm. Okey, dahan bagi pokok pelong licin ni adalah warna dia merah keungguan, dan bunga dia mempunyai bunga yang berbentuk bintang. Okey, pokok pelong licin ni juga dia mempunyai buah, di mana dia juga boleh dimakan begitu saja. Okey, kalau kita dapat kayunya, kalau kita dapat lihat kayunya mampu menghasilkan minyak untuk perubatan. Itu daripada zaman dahulu punya cara tradisional. Okey, kayu ni juga adalah sangat baik untuk buat perabot, di mana dia bila dibuat perabot sangat ringan. Pokok yang seterusnya iaitu keledang bangkong, ataupun nama saintifik dia ialah Artocarpus silvestris. Tumbuhan seperti pokok keledang bangkong ini, dia boleh tumbuh setinggi 35 meter dan lebih daripada itulah. Jadi spesies ini adalah spesies monoecious, di mana dia mempunyai jantina, di mana dia ada jantan dan betina. Itu yang saya rujuk lah. Jadi kalau kita tengok dekat batang-batang dan daun dia, kalau kita tengok batang dia memang penuh dengan ni lah. Biasalah tumbuh-tumbuhan mesti ada parasit. Jadi kalau kita tengok batang dia adalah kasar, batang dia sangat kasar dan mempunyai daun. Okey, ini daun dia. Kalau kita tengok, dia di atas ni licin dan mempunyai bulu, dan di bawah dia adalah kasar. Itu pokok gapis, ataupun nama saintifik dia ialah Saraka taipingensis. Okey, kalau kita lihat pokok gapis ini, dia mempunyai batang yang licin. Kalau kita lihat, dia mempunyai batang yang licin dan warna dia kehijauan ataupun ada coklat juga sikit. Dan kita lihat dia punya daun sangat panjang. Kita lihat daun dia memang panjang. Apa ciri-ciri yang terdapat pada pokok gapis ni ialah sejenis pokok evergreen yang mempunyai
saiz yang sederhana, dia tak seperti pokok lain. Pokok lain mempunyai saiz yang batang dia yang sangat besar, tapi ini sederhana dan tumbuh dalam kira-kira 7 hingga 20 meter begitu saja ketinggian dia. Pokok ni dia punya atas, dia punya silara mempunyai berbentuk kubah dan kulit batang dia ada licin. Okey. Pokok ini mempunyai bunga. Selalunya pokok ini akan berbunga selepas musim panas yang sangat panjang begitu. Okey. Pokok ini juga dia mempunyai buah, di mana buah dia boleh jadikan ubat. Dan dia mempunyai akar yang mampu memegang struktur tanah yang sangat kuat. So kalau kita tengok akar dia memang berserabut di bawah tu. That's why pokok ini boleh hidup di kawasan yang berdekatan dengan sungai. Okey, habitat ni kita boleh tengoklah dekat dia paling banyak dekat tebing sungai. Antara haiwan yang pernah orang kawasan sekitar sini lihat adalah seperti harimau, kongkang, siamang, tupai. Tu haiwan-haiwan yang biasa kita tengok lah. Jadi yang kalau kita dapat lihat kat sini, memang banyak jenis haiwan-haiwan yang ada kat sini lah. Okey, so sekarang saya akan tunjukkan apa haiwan yang terdapat dekat kawasan hutan Lipur ni. Let's go. Ni kalau kita dapat lihat, ini ialah sarang tupai. So tupai dia akan buat sarang memang macam ni. Ni sarang tupai. Kalau kita boleh lihat. So kalau dapat lihat sini ada lubang-lubang. So lubang ni ialah lubang-lubang ular. So memang berbahaya. Dekat kawasan begini memang banyak ular. Nama pun kawasan hutan. So ini lubang-lubang ular. Ini ialah semut hutan. Sangat berbisa ya. Okay, dekat sini juga terdapat juga haiwan seperti ayam hutan. So kat sini kalau kita dapat lihat ada ada ayam hutan. So kita boleh lihat sekarang . Okey, sekarang ni kita di kawasan sungai. So kawasan sini kalau kita dapat lihat jenis haiwan yang terdapat di dalam ni ialah ikan putih. So kalau kita tengok ikan memang tak nampak lah dia ada di dalam. So apa yang terdapat kat sini ialah seperti udang sungai, ikan putih, ikan aruan, ikan semilang. Okey, kalau kita dapat lihat, kalau kita cari di celah-celah batu ni, dia mempunyai ada juga ketam sungai berwarna hitam. Okey, sekarang mari kita cari spesies ataupun haiwan yang terdapat di dalam sungai yang terdapat di hutan Lipur Jeram Tengkek. Okey, baiklah, ini adalah salah satu hidupan yang terdapat di dalam sungai di hutan Lipur tersebut. So ini adalah udang, iaitu udang sungai. Kalau boleh lihat. So nanti saya akan sertakan gambar. Okey. Okey, selain itu kita dapat juga anak ketam. Okey, ini anak ketam yang terdapat di sungai di hutan Lipur ini. Mostly kalau kita tengok ketam dekat sungai ni, saiz dia boleh menjangkau dalam 5 ke 6 cm begitu saja. Okey, ni saya dapat anak ketam. Okey, baiklah, selain daripada ketam dan udang yang kita jumpa tadi, kita juga menjumpai siput. Ini okey, ini siput sungai. Boleh dimakan.